Baik, kita bergerak pula ke persidangan yang bakal dianjurkan. Mungkin kita akan lihat perkaitan di sini tentang persidangan dan juga kes yang bakal didengar pada 11 April nanti. Boleh Doktor berikan kita spesifik persidangan yang bakal dianjurkan ini dan mengapa sebenarnya dianjurkan? Persidangan ISN yang ke-6 ni, persidangan sains perubatan dan teknologi sukan ini adalah satu platform untuk kita menggalakkan penggiat-penggiat sukan di mana jurulatih dan juga sport scientist dalam bidang sains dan perubatan sukan bersama-sama dalam share the knowledge dalam bidang sains dan perubatan sukan melalui penyelidikan-penyelidikan yang terbaru. Dalam persidangan ini yang specialnya adalah kita dapat melibatkan lebih daripada 20 orang pakar-pakar daripada luar negara dalam bidang sains dan perubatan sukan bersama-sama dalam persidangan ini, bersama-sama dengan 5 orang lagi daripada pakar tempatan dalam bidang perubatan sukan di dalam persidangan ini. Persidangan ini seperti yang saya kata tadi, dia merupakan persidangan yang ke-6 dan kali ini adalah persidangan yang paling ramai peserta dia. Kita jangka peserta sebelum-sebelum ni kita punya persidangan lebih kurang dalam 250 hingga 300 orang, tetapi setakat ini penglibatan kita telah mencecah hampir 450 dan kita pun dalam cadangan untuk tutup penyertaan. Tetapi pada hari pertama adalah hari pre-conference workshop di mana ada 6 topik-topik sains dan perubatan sukan akan dibincangkan juga, dan kita galakkan lebih ramai penyertaan di kalangan peserta-peserta daripada lokal. Dan setakat ni penglibatan peserta daripada dalam dan luar negara dalam pre-conference workshop pun amat menggalakkan. So berbincang tentang penglibatan dan juga perkaitan di antara sains sukan dan juga isu-isu dalam sukan dan sebagainya. Ini adalah pendedahan. Program-program seumpama ini adalah pendedahan awal kepada penggiat-penggiat sukan supaya mereka tahu lebih kepada aspek sains dan perubatan sukan. So apabila mereka tahu dan aplikasi dalam aspek sains dan perubatan ini dapat menyebabkan prestasi atlet dapat dipertingkatkan. Awareness can be created. So ini semua adalah objektif-objektif yang kita selain daripada share of information daripada pakar-pakar daripada luar dalam bidang penyelidikan terkini amat diperlukan di Malaysia dengan adanya pembaharuan dalam sukan melalui kita punya new announcement by our minister that ISN will play more important role in sports. Jadi kita telah memilih conference ini sebagai satu platform untuk sama-sama menjayakan program ini. Ya, baik. Satu perkara yang sentiasa membimbangkan saya sebagai seorang yang juga bergiat dalam sukan adalah suplemen dan nutrisi sukan itu sendiri. Ia dihasilkan oleh pakar-pakar sains dan juga pakar-pakar nutrisi dan boleh diakses oleh orang ramai. Sekarang ni dengan penggunaan internet, kita boleh beli barang-barang ini daripada Amerika Syarikat dan sebagainya. Perkataan seperti anabolic dan sebagainya jelas terpapar pada label barang itu. Namun barang-barang ini juga adalah diklasifikasikan sebagai terlarang dalam dos-dos yang tertentu. Bagaimana pihak ISN melihat kemasukan barang-barang ini ke dalam Malaysia? Bukan saja untuk diambil oleh ahli sukan kita, tetapi oleh orang ramai. Kerana kita mempunyai akses kepada suplemen dan juga nutrisi ini yang dijual dengan mudah. Doktor, Datuk, siapa saja boleh menjawab? Lebih guna. Sebenarnya gejala doping ni bukan saja satu perkara yang akan mengganggu seorang atlet pada tahap prestasi tinggi. Ia sebenarnya kalau tidak dibendung akan menjadi suatu cabaran yang hebat kepada kesihatan umum. It is a big public health risk. Sebab akhirnya budak-budak sekolah menengah pun akan pergi ke mana-mana tempat, we can speculate macam-macam, dan dia akan mendapat supply ini ataupun dia boleh dapat akses melalui internet. Betul. Jadi ini satu perkara yang akan menyebabkan masalah kesihatan daripada segi penyalahgunaan bahan-bahan ini. Bahan-bahan seperti steroid anabolik,
testosteron dan sebagainya adalah biasanya digunakan kebanyakan masanya untuk perawatan yang sahih di dalam bidang perubatan dan bukan untuk kegunaan ini. Ini adalah suatu perkara yang kita telah perhatikan dan pada masa sekarang kita sudah pun berbincang dengan pihak-pihak berkuasa bertanggungjawab tertentu seperti Kementerian Kesihatan, bahagian farmasi, pihak custom. Kita telah mendapatkan persetujuan dari mereka bahawa kita harus dapat suatu pendekatan yang lebih menyeluruh dan bersepadu sebab kita memikirkan adakah perlu kita melihat pendekatan perundangan untuk membasmi perkara ini dan adakah perlu perundangan baru. Ini perkara yang harus dibincang dengan supaya satu keputusan polisi boleh dibuat oleh ketua-ketua kita. Tetapi pada masa yang sama, adakah kita mempunyai undang-undang sedia ada yang boleh kita kuat kuasakan, kita gunakan mungkin dengan sedikit pendekatan melihat dadah ini sebagai dalam sukan ini sebagai suatu perkara yang walaupun nampak macam recreational, kita tak sedar dia punya bahaya dia. Tetapi akhirnya akan merosak dan memusnahkan kehidupan anak-anak muda kita. Baik. Di Institut Sukan Negara kita ada pegawai-pegawai pemakanan sukan yang selalu prihatin terhadap isu-isu ini dan mereka selain daripada memberi perkhidmatan, sebahagian daripada perkhidmatan adalah memberi pendidikan kepada atlet-atlet supaya barang-barang yang terlarang di bawah kod seperti yang Datuk mention tadi, di bawah WADA. So kita memang galakkan mereka supaya tidak mengambil barang-barang ini. Tetapi macam yang saudara beritahu tadi, di luar kadang-kadang kita tak boleh nak kawal. Dan ada orang yang tak cukup awareness untuk menilai sama ada produk yang mereka ambil itu mempunyai kandungan yang terlarang ataupun kandungan melebihi daripada apa yang sepatutnya mereka ambil. So jadi education is part of the ni, dan ASN amat prihatin dan sentiasa memandang perkara ini sebagai satu perkara yang serius. Baik. Kita ucapkan selamat berjaya untuk persidangan perubatan sukan dan sains sukan yang akan dilangsungkan nanti. Dan mungkin sebelum berakhir, sedikit kata-kata Datuk mungkin nak beri pesanan kepada rakyat Malaysia untuk menyokong atlet kita, khususnya dalam isu ini Datuk Lee Chong Wei yang akan berdepan dengan pendengaran dan keputusannya nanti. Kita berdoakan agar semuanya dipermudahkan dan insyaAllah semuanya akan selesai dengan baik. Apa sekali keputusannya, kita akan membuat tindakan susulan yang bersesuaian dan untuk kebaikan atlet dan juga untuk sukan negara. Baik. Terima kasih Datuk. Terima kasih Doktor kerana bersama kami dan selamat berjaya dalam penganjuran persidangan seterusnya.